Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara dan saudari yang dikasihi Allah sekalian. Rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia-Nya kita masih mampu bernafas, mendengar, melihat dengan baik dan juga menghadiri majlis forum kita pada hari Jumaat yang mulia ini. Memperkenalkan diri saya Anis Natasha binti Yusuf selaku moderator untuk forum pada hari ini. Pada hari ini saya tidak keseorangan. Bersama saya adalah 3 orang ahli panel jemputan yang terdiri daripada kalangan para ilmuwan yang amat dikenali dan disegani ramai. Memperkenalkan ahli panel pertama kita, Ustaz Muhammad Solihul Amin bin Amiruddin yang merupakan salah seorang pensyarah tersebut. Apa khabar Ustaz? Ya. Alhamdulillah, sihat. Ahli panel kedua kita merupakan seorang profesor yang berpengetahuan luas sebagai seorang pensyarah. Profesor Madya Dr. Hanis Fahisha binti Mazlan. Apa khabar Prof? Alhamdulillah, sihat. Ahli panel ketiga merupakan guru cemerlang yang diberi nama Nur Adriana Natasha binti Ahmad Nazri. Apa khabar saudari? Alhamdulillah, sihat. Topik yang akan dibahaskan pada hari ini ialah bahaya ideologi barat terhadap pembentukan akhlak remaja. Kita sedia maklum, dewasa ini, pembentukan akhlak remaja boleh dikatakan berada dalam tahap yang agak membimbangkan semua pihak. Justeru, masalah ini perlu dilihat dalam skop yang lebih besar jika ianya ingin diselesaikan. Sesuai dengan tajuk forum kita pada kali ini, iaitu bahaya ideologi barat terhadap pembentukan akhlak remaja. Sedang kita dengan kertas kerja yang telah kami lakukan. Sebelum saya menyimpang dengan lebih jauh, pada pendapat saudara panel, sejauh manakah ideologi barat mempengaruhi dalam pemikiran dan pembentukan akhlak remaja? Terima kasih pada moderator. Ideologi barat sepertinya tidak asing lagi dalam jiwa masyarakat kita, khususnya remaja. Hal ini berkait rapat dengan kemajuan teknologi dan komunikasi di negara kita yang sekaligus meningkatkan tahap ketersampaian sesuatu maklumat. Teknologi di sini bermaksud platform media sosial itu sendiri yang telah membawa sama ada secara langsung atau tidak langsung sesuatu budaya barat. Seperti mana kita boleh lihat sekarang, remaja di negara kita sudah rosak akidahnya dengan menunjukkan perwatakan yang tidak bermoral seperti budaya samseng jalanan, pergaulan bebas, cara berpakaian dan budi bahasa tidak sopan. Kembali kepada moderator. Sesi forum kita pada hari ini hanya berkonsepkan santai. Jadi, saya memberi ruang kepada para penonton untuk menanyakan soalan bagi sesi forum. Silakan saudara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iman. Saya akan tanya 2 soalan. Soalan pertama, pada masa ini, media sosial menjadi salah satu kepentingan utama kebanyakan remaja tidak hanya di negara kita, tapi juga di seluruh dunia. Seperti mana yang diberitahu oleh ahli-ahli panel, budaya barat melalui platform media sosial banyak merosakkan akidah anak-anak. Pada pandangan ahli panel, apakah platform media sosial seperti TikTok memberi kesan yang buruk kepada remaja di Indonesia? Soalan yang kedua berkaitan dengan gaya hidup dan sosial remaja. Di Indonesia sekarang kita dapat lihat remaja-remaja banyak suka berkumpul secara berkumpulan sampai lewat malam. Adakah hal ini juga berkaitan dengan pengaruh budaya barat yang membuatkan remaja semakin suka berkumpul sehingga lewat malam? Sebagai contoh, merempik, lepak mamak sampai 2-3 pagi dan berkumpul di pusat-pusat hiburan. Okey, apakah kesan tabiat ini pada generasi muda sekarang dan kesan kepada masa depan negara? Sebab generasi muda ini ialah penentu masa depan negara. Mohon pencerahan daripada ahli panel. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada saudara Iman kerana sudi menanyakan soalan yang relevan. Dipersilakan para panel untuk menjawabnya. Terima kasih kepada moderator. Seperti kita ketahui sekarang, aplikasi TikTok ini menjadi kegilaan buat para remaja. Umumnya aplikasi ini merupakan perkongsian video seperti lip sync ataupun video berlatar belakangkan muzik popular. Terdapat pengguna yang menyalahgunakan aplikasi TikTok ini dengan cara mengekspresikan diri mereka di mata orang awam. Mereka mempamerkan tubuh badan mereka, terutamanya golongan wanita, dengan memakai pakaian yang ketat sambil menari dalam keadaan yang tidak manis ditonton. Semua ini dilakukan dengan meraih pengikut dan like semata-mata kerana bagi mereka, perkara ini boleh memberikan populariti dan darjat kepada mereka. Mereka menganggap seolah-olah pujian daripada masyarakat dan populariti ini lebih penting berbanding perintah Allah SWT. Di sini, jelaslah bahawa jika kita lalai dan terlalu mencintai dunia,
ia akan memberikan akibat yang buruk kepada diri sendiri. Seterusnya, saya akan berikan kepada saudari Farisha. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Budaya merepit, melepak ni sebenarnya sentiasa menjadi kumpulan hangat pada akhir zaman. Titik mulanya kata ini adalah berkumpul beramai-ramai di satu tempat. Dari zaman Nabi sebelumnya pun kita biasa mendengar aktiviti berkumpulan seperti ini. Cumanya apa yang berbeza adalah aktiviti yang dilakukan semasa mereka berkumpul. Aktiviti merepit dan berdisko mungkin pengaruh dari barat kerana mereka ini terkenal dengan sifat yang hanya mahukan keseronokan. Aktiviti melepak bukan satu pembaziran masa sekiranya apa yang dilakukan adalah berkenaan perbincangan antar agama, hal kerja atau pembelajaran. Remaja ingat perkataan lepak itu perbuatan yang membuang masa, manakala discuss atau study adalah perbuatan yang mempunyai ilmu. Sedangkan ianya sama sahaja. Kita berkumpul di satu tempat dan melakukan aktiviti. Akhir kata, remaja itu sendiri yang perlu menentukan sama ada mahu lepak secara berfaedah atau tidak. Tadi saya cakap secara menyeluruh, kalau apa yang kita lakukan itu baik, insya-Allah memberi kesan yang baik pada diri dan negara, dan begitu juga sebaliknya. Sekian daripada saya, kembali kepada moderator. Terima kasih kepada para panel kita atas lontaran konsep yang utuh lagi berisi. Persoalan seterusnya akan ditanyakan juga daripada pihak penonton. Silakan saudara. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Akil. Di sini saya ada beberapa soalan. Soalan yang pertama, seperti yang kita tahu, ideologi barat lantas menular dalam dunia Islam apabila media elektronik menjadi bahan utama untuk menyampaikan maklumat. Laman web lesbian, gay, biseksual begitu aktif menyebarkan ideologi tersebut dengan memanfaatkan adegan-adegan yang tidak senonoh yang diamalkan oleh mereka. Jadi apakah cara yang terbaik untuk membendung perkara ini daripada berlaku kepada remaja masa kini? Soalan yang kedua, perkembangan fashion di barat amat pantas meresap masuk ke dalam dunia Islam walaupun negara tersebut mengamalkan sistem yang paling konservatif. Contohnya pakaian yang mendedahkan tubuh, yang menjolok mata, bukan sahaja digemari oleh umat Islam, malah ia juga menjadi ikutan remaja Islam. Mengapakah hal sebegini masih terjadi? Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada saudara Akil kerana sudi menanyakan soalan yang relevan. Dipersilakan para panel untuk menjawabnya. Seperti yang kita sedia maklum sekarang, pelbagai gerakan sedang diaturkan oleh orang barat dalam menyesatkan umat-umat seluruh dunia. Gerakan yang sedang giat dijalankan di seluruh dunia sekarang ini, gerakan golongan LGBT yang diatur di pelbagai negara yang melibatkan pelbagai masyarakat dari setiap peringkat umur. Gerakan ini dengan lantangnya menyuarakan tentang hak mereka sebagai golongan LGBT adalah sama dengan jantina lelaki dan wanita. Pelbagai usaha telah pihak kerajaan lakukan dalam menyekat konten-konten tidak bermuara seperti pornografi, isu LGBT, agenda Illuminati dan banyak lagi yang mampu memesongkan akidah Muslim. Pada pandangan saya, kerajaan perlu lebih optimis dalam membasmi penyebaran ini dengan meningkatkan kerjasama antara sektor multimedia Malaysia untuk menyekat seluruhnya website dan konten tidak bermuara di Malaysia. Itu saya dari saya. Kembali ke moderator. Soalan kedua, fashion zaman sekarang ni terlalu menjolok mata Pak kata Encik Akil sebab terbuka, terpendek atau terketat. Pada pendapat saya, orang-orang yang sebegini betul mereka terpengaruh dengan pemakaian barat yang dikatakan up to date. Namun, suka saya katakan yang mereka ini sebenarnya belum terbuka hatinya untuk melihat Islam secara keseluruhan dan tidak bersedia untuk berubah kerana kalah dengan kata-kata manusia. Jika kita kaji dengan sebetulnya, ada sahaja fashion yang berkelas, anggun dan cantik namun tetap mengikut ajaran Islam. Selain itu, bukan semua pemakaian barat terdedah kerana ada juga orang barat yang tidak suka mendedahkan tubuh mereka. Jadinya, ini semua berbalik kepada diri kita sendiri. Sebagai contoh, Hajah Niloufar kerana beliau merupakan orang bisnes. Tapi beliau menjaga penampilan untuk dilihat sebagai seorang businesswoman. Beliau juga menjaga aurat dengan sebaiknya. Ini bagi wanita kerana kebiasaan yang terlihat. Manakala, lelaki kan aurat daripada pusat hingga lutut. Jadi ada lelaki sekarang yang suka memakai seluar di atas lutut. Kenapa? Itu hanya lelaki sahaja yang tahu. Wallahu a'lam, itu sahaja dari saya. Kembali kepada moderator.
Terima kasih kepada barisan panel yang memberikan jawapan yang begitu padat dan padu. Bagi menyimpulkan tajuk kita pada hari ini, dipersilakan saudari Adriana. Kesimpulannya, apa yang kita akui sekarang adalah dalam masyarakat pada masa kini, ideologi barat ini telah meresap masuk ke dalam setiap peringkat umur, khususnya terhadap remaja. Seperti yang kita ketahui, golongan remaja ini adalah golongan yang di mana sentiasa mempunyai perasaan ingin mencuba sesuatu dan senang terpengaruh dengan emosi. Tanpa sebarang tapisan, remaja maupun umat Islam akan terancam dengan ideologi barat dan akan melahirkan individu yang berfikiran bercanggah dengan agama Islam. Kembali kepada moderator. Sekarang, sudah terang lagi bersuluh bahawa sebenarnya ideologi barat memberi impak yang besar terhadap pembentukan akhlak remaja. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, sungguh intelektual pemikiran saudara dan saudari panel kita. Begitu hebat kata-kata yang diutarakan oleh panel kita sebentar tadi. Diharapkan ianya dapat dijadikan pegangan dan panduan oleh golongan ibu bapa di luar sana untuk mendidik anak remaja kita agar menjadi insan yang lebih berilmu dan beragama. InsyaAllah. Terima kasih saya ucapkan kepada ketiga-tiga ahli panel kita kerana sudi hadir dan sudi menyuarakan pendapat masing-masing. Moga apa yang kita dapat hari ini tidak sekadar masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Nampaknya masa amat mencemburui kita. Sebelum berakhir, mari kita sama-sama renungkan sejenak. Lautan itu dunia, bahtera itu kita. Kemudi itu agama, peliharalah bahtera daripada karam di lautan dunia. Sekian sahaja untuk hari ini. Terkasar bahasa silap bicara, mohon diampunkan. Sesungguhnya yang baik itu datangnya daripada Yang Maha Pencipta, yang kurang elok itu datangnya daripada kekhilafan diri kami sendiri. Wallahu a'lam. Saya akhiri forum remaja kita pada hari ini dengan lafaz yang mulia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.